Selamat tengah malam para pendengar Ria 897 FM. Berjumpa kita sekali lagi dalam satu lagi episod Misteri Jam 12. Bertemankan saya DJ Casey dengan kisah-kisah misteri anda. Teman-teman Ria 897, kalau anda mempunyai pengalaman misteri, anda boleh hubungi saya di 669-11897. Pada tengah malam ini saya bukan seorang diri. Saya ditemani mungkin bakal pengganti misteri jam 12, Zah Ismail. Apa khabar Zah? Khabar baik, Kisi. Apa khabar anda? Saya sihat, terima kasih kerana bertanya. Jadi Zah sudah bersedia untuk kita teruskan dengan rancangan Misteri Jam 12 Zah? Okey, ever ready ya orang katakan Silakan. Kalau Zah sudah bersedia, saya akan beri peluang kepada Zah untuk semak kiriman-kiriman email sebentar nanti. Dan juga saya akan bacakan kisah yang pertama yang saya terima dalam rancangan Misteri Jam 12. Okey. Dan ingat Zah, setiap kisah yang kita dengar hanya satu hiburan. Tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya. Saya suka ingatkan pada para pendengar. Jangan terlampau terikut-ikut. Jangan terlampau taksub dan mudah percaya. Takut nanti salah akidah pula dibuatnya. Betul Betul. Baik, kita akan teruskan kisah MJ12 bersama Casey dan juga Zah Ismail. Ria 897. Berikut ini adalah kiriman email yang ingin saya sempurnakan sementara sahabat saya Zah mencari pengalaman-pengalaman yang lain. Dan kisah yang ingin diceritakan datangnya daripada Azman. Azman menyuruh saya, Casey tolonglah ketengahkan peristiwa pengalaman saya yang tak dapat saya lupakan. Perkara ini berlaku katanya antara perjalanan saya dari Hugang pergi ke Tampines menggunakan jalan yang dikatakan berhantu, jalan yang dikatakan berantai keras. Macam-macam nama saya dengar kata Azman tentang ataupun berkaitan dengan tempat ini. Jalan yang disebutkan adalah Old Tampines Road. Saya ingat lagi Casey, saya dari rumah Hugang pergi ke Tampines. Sebenarnya itu adalah rumah mak saya. Dan anak saya setiap hari, kalau isteri bertugas, dia akan hantar anak ke rumah mak. Balik tugas, saya pula akan jemput anak dari rumah mak pulang ke rumah. Jadi itulah kerja kami, rutin saya dengan isteri setiap hari melainkan hujung minggu. Jadi saya masih ingat lagi, saya pulang dari tempat tugas pukul 11 malam. Dan kadang-kala saya rasa tak sedap badan, saya pulang ke rumah mandi dulu. Kadang-kala dari tempat tugas saya terus pergi jemput anak. Dan ada kalanya oleh kerana saya rasa badan ni melekit, badan ni rasa tak selesa, saya akan balik rumah mandi salin pakaian, barulah akan saya jemput anak-anak di rumah mak saya. Pendengar Ria 897, rumah saya di Hugang, rumah mak saya di kawasan Tampines. Bila saya pulang antara satu malam, kerana saya rasa tak sedap badan, tak selesa kerana terkena hujan bila bertugas. Maklumlah saya bertugas di Sembawang Shipyard dan saya ni kadang-kadang terpaksa berjemur di bawah panas. Jadi bila balik itu dah terlampau letih sangat, saya balik ke rumah mandi, bersihkan diri, barulah jemput anak-anak saya. Pendengar Ria 897 FM, dalam perjalanan bila saya berada di kawasan Old Tampines Road, setelah pulang ke rumah, dah mandi, dah siap, saya keluar dan berada dekat kawasan tu hampir-hampir 12 tengah malam. Di sana kalau Casey lalu, Casey akan nampak ada satu bus stop, perhentian bas. Bus stop tersebut betul-betul di hadapannya ada hutan kecil.
Jadi bila saya lalu dekat kawasan itu, sekitar nak dekat 12.30 malam, saya ternampak ada seorang perempuan sedang duduk di perhentian bas, mungkin menunggu bas, ataupun tak tahu apa dia buat di sana pada waktu sedemikian. Saya pun pandu kenderaan saya pergi rumah mak. Apabila saya dah pandu pergi rumah mak saya, anak-anak saya pun semua dah nyenyak tidur. 2 orang anak saya kisi. Terpaksa saya angkat satu persatu. Angkat yang abang dulu naik ke dalam kereta, kemudian angkat kakaknya turun ke bawah, letak dalam kereta, dan saya pulang ke rumah. Ibu saya mengatakan, hati-hati mak rasa tak sedap lah. Jadi saya pun rasa terkejut apabila mendengar kata-kata ibu saya pada malam yang dimaksudkan. Saya berkata, insyaAllah mak, terima kasih Saya beredar dari rumah ibu saya ataupun rumah mak saya dan menggunakan jalan yang sama, Kisi. Jalan yang sama, Old Tampines Road. Bila masuk dalam jalan tu, semakin dalam, semakin seram dibuatnya. Tiba-tiba rasa macam tak sedap hati. Teringat kata-kata mak, hati-hati berjalan. Sebab ibu saya ataupun mak saya jarang sangat menyuarakan perkataan sedemikian rupa. Para pendengar Ria 897. Jadi apa yang berlaku? Kata Azman, dalam perjalanan anak perempuan saya terbangun. Dia duduk di bahagian depan kereta. Dan dia seat kereta di bahagian depan, saya baringkan supaya dia dapat tidur dengan selesa. Bila dia terbangun, dia gosok matanya dan terbatuk. Saya tulis, anak babah dah bangun, tidur cepat, nanti dah sampai babah kejut Dia tengok saya, terperanjatlah, tiba-tiba berada dalam kereta. Sebab sebelum ini saya angkat dia pun tengah tidur. Kemudian dia tanya, babah kat mana ni? Oh, kita on the way nak balik. Tadi rumah nenek baba angkat. Kenapa? Dia gosok-gosok mata lagi. Kemudian, baba, kenapa orang tu duduk atas bumbung bus stop? Kisi, bila saya perhatikan di atas bumbung bus stop, saya tak nampak apa-apa pun, Kisi. Langsung tak nampak orang, burung atau apa benda pun tak nampak di atas bumbung. Saya tengok anak saya lagi. Orang mana? Tuba perempuan tu tengah duduk dekat bumbung bus stop. Bila saya dengar, saya kata pejam mata, jangan tengok. Anak saya ni terus tutup matanya, tak nak tengok. Kemudian dia kata, Baba takut. Lisa, kenapa Lisa? Baba takut. Saya tanya lagi, dan kali ini saya pandu perlahan-lahan sebab saya takut saya terbabas. Kemudian adiknya bangun. Baba, apa dekat tingkap? Kisi, rupa-rupanya Kisi, saya tak nampak. 2 orang anak saya nampak. Bila balik rumah saya tanya mereka, katanya sedang saya memandu, ada perempuan dalam keadaan macam terbang dan wajahnya betul-betul rapat dengan tingkap kereta bahagian hadapan, sedang memerhatikan mereka berdua. Bila saya dengar di rumah, membuat saya rasa takut dan merembang bulu rumah. Sepanjang malam, Kisi, saya tak bedik. Saya hidupkan laptop, saya masuk internet, cari laman membacakan surah-surah, pasang speaker kecil, putarkan surah-surah sampai pagi. Sampailah isteri saya pulang dan tanya kenapa saya buat macam tu. Saya ceritakan, isteri saya pun naik takut. Dan sejak hari itu, isteri saya tak benarkan saya menggunakan Old Tampines Road. Malah saya terpaksa pusing satu pusingan. Dari Tampines, memasuki TPE. Saya keluar menggunakan jalan yang lain untuk pulang ke rumah kami di kawasan Hogang. Terima kasih, Kisi. Selamat tengah malam dari Azman, pendengar Misteri Jam 12. Saudara, kisah-kisah yang bakal anda dengar dalam Misteri Jam 12, anggaplah ia hanya satu hiburan. Tidak ada sesiapa yang boleh menyesatkan kebenarannya. Kalau anda rasa takut, perlahankanlah suara radio anda. Misteri Jam 12, hanya satu hiburan.
Pendengar Ria 897 FM, itulah pengalaman dari Encik Azman berkongsi peristiwa yang tak dapat dilupakan. Dan sebenarnya saya ingin memberitahu sesuatu. Semalam saya sepatutnya tidak bertugaslah sebab saya telah pun pergi ke beberapa kawasan di Singapura. Ini untuk konsert Misteri Jam 12. Dan saya dah katakan saya untuk 2 minggu ni memang sibuk sangat buat persiapan untuk konsert Misteri Jam 12. Jadi semalam saya telah pun keluar buat rakaman lah. Saya telah pun disuruh oleh beberapa pendengar untuk membaca cerita di tempat-tempat berkaitan dengan cerita yang dikirimkan. Ada yang kirimkan saya email untuk baca mungkin seperti contoh-contoh. Saya tak nak beritahu ke mana saya pergi semalam sebab hanya pada hari konsert tersebut anda akan tahulah. Mungkin ada yang kirimkan cerita tentang Kampung Wak Hassan di kawasan Sembawang. Saya telah pun pergi ke tempat itulah. Tapi ini contoh, saya tak pergi Kampung Wak Hassan semalam. Ini contoh. Pergi ke sana, saya bawa ceritanya dan saya baca dan rakamkan kisah yang terjadi di tempat itu. Kemudian akan saya paparkan di acara konsert Misteri Jam 12. Memang seram, bukan senang tapi itulah sesuatu yang saya telah ingin ketengahkan untuk konsert tersebut. Dan semalam telah pun saya kunjungi 3 tempat. Dan sepatutnya semalam tu memang tak ada rancangan MJ12. Sepatutnya. Oleh kerana saya ni pun ada hati perut sikit lah. Minggu depan ni untuk pengetahuan anda, 1 minggu tidak akan ada rancangan Misteri Jam 12, direhatkan kerana persiapan untuk konsert Misteri Jam 12. Dan saya juga mengambil cuti lah, cuti untuk habiskan cuti saya. Jadi kalau minggu ni saya asyik ambil cuti aja, nanti kesian pula anda kan rindu. Jadi semalam tu saya ambillah inisiatif untuk merakamkan panggilan-panggilan dan juga saya bacalah 2-3 cerita. Tapi tak tahu pula pengorbanan yang saya buat tu, walaupun cuti tetap lakukan sesuatu, telah pun anggap disalah erti. Jadi tak apalah. Betul, kalau orang dah sayang, salah sikit pun kena marah. Macam tu. Terima kasihlah kerana menyayangi Misteri Jam 12. Baik, saya akan teruskan bersama dengan teman kita Zah Ismail di Konti Ria 897. Jadi Zah, anda dengar kisah Azman awal tadi Kisah yang diceritakan tu yang berlaku di kawasan Old Tampines Road. Anda pernah lalu di sana? Old Tampines Road banyak kali, Casey. Banyak kali. Jadi anda menunggang motosikal lah lalu di sana. Waktu sekitar jam berapa? Malam ke petang ke macam mana? Selalunya saya melalui sana pada jam sebelum 12.30 malam. Kerana pertama kali saya pergi ke sana 12.30 malam selepas mungkin balik makan, lalu ke sana untuk balik ke tempat saya tinggal. Dan tempat sana memang saya rasa kurang sesuai lah sekiranya anda penunggang motosikal. Jadi kalau anda berada di kawasan Old Tampines Road waktu malam tu anda menunggang motosikal, dah masuk dalam baru rasa kesal Kalau dah masuk dalam memang rasa kesal. Terus saya alihkan punggung saya ke seat nombor 2 di belakang. Jadi itu dia. Dan mungkin Zah ada pengalaman yang ingin diketengahkan. Kisah tentang apa ni Zah? Dari siapa ni? Baiklah, ini adalah kiriman daripada orang Malaysia ni. Nama Sri berkongsi pengalaman. Baik, saya tak nak ganggu Zah. Zah akan terus bacakan kisah yang kedua pada malam ini. Dan Kisi dan Zah Ismail bersama anda dalam rancangan Misteri Jam 12. Hati-hati. Malah kiriman email ini datangnya daripada Sri yang merupakan seorang pelajar di utara Semenanjung, Malaysia. Hai Casey, kali ini saya ingin ketengahkan peristiwa di mana saya bersama rakan-rakan serumah bermain Spirit of the Coin. Peristiwa ini berlaku 10 tahun yang lalu, Casey. Sesama saya masih lagi belajar di salah satu universiti di utara Semenanjung, Malaysia. Dan pada waktu itu saya adalah penuntut tahun akhir di universiti tersebutlah. Saya dan 3 rakan tinggal di satu rumah sewa. Rumah 1 tingkat je, Casey, yang berdekatan dengan universiti tersebut. Rumah ini berada di satu taman perumahan yang kecil. Dekat taman perumahan kecil ni, kelilingnya semua sawah padi. Di belakang rumah kami ni ada pula kawasan perkuburan yang lama. Kami tak tahu asal-usul lah kubur itu. Kami pun malas nak bertanya dengan jiran-jiran yang dah lama duduk di kawasan tu. Satu hari ni sedang kita berehat-rehat di rumah pada hujung minggu. Kami semua sepakatlah nak buang masa. Terus
Ada cadangan. Jom lah. Main Spirit of the Coin bah. Pada siang hari, kami menyediakan alat-alat Spirit of the Coin. Semuanya dibuat sendiri. Dan terus malam pada pukul 9, kami dah sudah siap sedia untuk bermain. Terus kami berempat masuklah ke bilik saya. Kerana kami berpendapat bilik saya ni paling sesuai. Kawasannya sunyi. Di belakang kawasan kubur, senang nak panggil. Kalau jenguk katikap pun boleh terus nampak kubur-kubur yang lama. Saya duduk di bilik ini bukan seorang aja, tapi dikongsi dengan seorang lagi rakan saya yang bernama Wati. Pada awalnya kami bermain berempat. Seru punya seru selama sejam. Tapi malangnya Casey, tak ada apa-apa yang berlaku. Tiba-tiba Wati bersuara. Agaknya mungkin roh tu tak datang sebab aku main sama. Wati memberitahulah, sebenarnya atuknya telah memberikannya pendinding untuk menjauhkan dia dari roh-roh atau iblis syaitan. Jadi mungkin itulah antara sebab kenapa roh tu tidak datang ataupun Spirit of the Coin tidak hadir jika mereka sedang menyerunya. Oleh itu kami pun bersepakatlah, dah tak boleh main berempat, Wati duduk tepi, kita main bertiga saja. Saya, Ida dan Nana. Wati tu duduk saja di sebelah menemani kami. Yalah, siapa kita nak tengok kan Spirit of the Coin, bukan selalu main. Oleh kerana perasaan yang ingin tahu kami inilah menjuruskan kami berbuat pada perbuatan yang syirik ni Casey. Dan malam yang pertama kami mula bermain pada kira-kira jam 11 malam. Kali ini seruan tu tidak mengambil masa yang lama. Kita seru hanya dalam 10 sehingga 15 minit saja. Soalan pertama yang kami tujukan kepada spirit yang telah pun hadir, kita tanya, berapa ramai yang berada kat dalam bilik ni Roh itu menunjukkan angka 3 saja. Manakala Wati yang tadi hanya menonton kejadian ini, tidak dapat dihidu oleh roh tersebut. Jadi kami pun mula bertanyalah soalan-soalan biasa dah begitu rancak. Dah agak selesa kita tanya roh tu lebih banyak soalan lagi. Dan tidak kami duga jawapan yang akan beliau berikan. Waktu itu kami sudah kehabisan soalan. Lalu Ida saja bertanyalah, Spirit of the Coin, adakah penyanyi terkenal yang bernama XXX ni memakai susuk? Roh itu terus memandu tangan kami ke bulatan yes. Terkejut, kami tanyakan lagi, penyanyi XXX ni memakai susuk di bahagian muka Roh itu memandu jari kami ke bulatan no. Tidak. Jadi beliau bertanya lagi, jadi sebenarnya mana diletaknya pemakaian susuk penyanyi XXX ni? Roh itu mengeja. D A D A. Dada. Kami semua seraya pelik lah. Untuk bentuk badan penyanyi ini. Jadi tak puas dengan jawapan yang kami berikan, kami tanya lagi, kenapa penyanyi ini pakai susuk di dada? Apa sebab? Dan roh itu mula mengeja. S U A R A. Suara. Memang benarlah suara penyanyi XXX ni makin lama semakin sedap, tidak dinafikan. Mungkin roh ni mengatakan sesuatu yang benar yang kita boleh percaya. Itu hari yang pertama, Casey. Pada hari kedua, ialah dah naik syok, kita duduk lagi main Spirit of the Coin. Dan kali ini, oleh kerana ketakutan, kita bermain di waktu petang. Yalah, waktu tu memang kita tak nafikan kami mula seronok bermain benda yang tak berfaedah ni. Exam pun dah habis, jadi kami masing-masing berfikir tak ada yang perlu ditakutkanlah bila main Spirit of the Coin pada petang.
Kami pun mula bertanya soalan-soalan peribadi roh yang diseru pada petang itu. Roh itu mengatakan bahawa ia merupakan roh seorang budak lelaki yang mati dalam kemalangan tidak jauh dari kawasan perumahan kami. Umur roh tu baru 10 tahun. Sedang leka bertanyakan soalan peribadinya, tiba-tiba azan maghrib berkumandang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Roh itu dengan tidak semena-mena memandu jari kami dengan lintang pukang. Sesudah azan saja tamat, jari kami yang menyentuh duit siling itu terus statik, tak bergerak. Terus kami tanya, kamu masih ada? Ada lagi ke? Roh itu memandu jari kami ke bulatan yes dan mengeja P-E-N-A-T. Penat. Penat? Kenapa penat? Kami tanya. Dan roh itu mengeja, Allah siksa. Inilah kekuasaan Allah tu. Bila teringat kembali, jahil betul kami bermain Spirit of the Coin pada waktu maghrib. Itu baru hari yang kedua. Hari yang terakhir adalah hari yang ketiga di malam terakhir kami bermain Spirit of the Coin. Dan kali ini, kisah ini sebenarnya membuatkan kami serik menyeru roh ini. Kerana pada kali ini kami bermula pada pukul 1 pagi. Setelah balik dari sapa di kedai makan. Dan menurut roh yang kami seru pagi itu, roh ini berbeza. Kalau tadi awalnya kita seru roh budak 10 tahun. Pada kali ini, kami seru roh seorang lelaki pada zaman dulu. Apabila sudah diseru, kita memanggil spirit itu keluar, roh itu seperti marah. Kenapa kami menyerunya pada malam itu? Dan perangai roh ni agak berbeza sedikit, Kisi. Roh ni agak sinis. Tengah leka bertanyakan soalan, Ida tiba-tiba terasa tak sedap badan. Rasa loya, lenguh kaki. Langsung saya mencadangkan beliau berehat sebentar. Lalu kami mengarahkan roh itu pulang. Spirit of the Coin, Spirit of the Coin, please go back. Tapi ia enggan. Ia terus menggerakkan jari kami ke bulatan no beberapa kali. Saya mulalah tak sedap hati. Ida pula pada waktu itu baru mengatakan yang dia uzur kali pertama. Kami cuba bertenang. Jari kami bertiga ni masih lagi di shilling tersebut. Dan Ida dah rasa dah tak tahan dah. Dah tak larat dah pada waktu itu. Dan saya terus mengarahkan Wati untuk mengambil buku surah Yasin di luar bilik. Wati pada itu bukan saja tidak bermain, tapi beliau ada di sana dan bercadang untuk membacakan surah Yasin beramai-ramai. Dan bila Wati ingin bangun dari duduknya, tiba-tiba kami rasakan udara sejuk masuk melalui tingkap. Dan serentak itu Wati terkaku kerana terlihat sesuatu di dinding belakang saya. Saya terus serga. Wati, apa yang kau nampak kat belakang kau ni? Cepat ambil Yasin, cepat keluar Yati. Wati terus tersedar dan angguk-angguk macam orang yang sedang dalam kebingungan. Dan bila Wati masuk balik kembali, terus kami tidak membuang masa, kita bacakan Yasin tu sambil jari masih lagi berada di shilling. Petua mengatakan, Kisi, sebenarnya kalau kita masih lagi dalam rangka main Spirit of the Coin, tidak boleh meninggalkan jari daripada shillingnya. Tengah-tengah baca Yasin tersebut, tiba-tiba roh tu menggila, bergerak lintang pukang di atas di atas papan Spirit of the Coin tu. Dan dalam 1 minit roh itu menggila, terus ia terhenti.
Kami masih lagi membaca Yasin, tak habis-habis. Masing-masing angkat jari setelah itu dan ulang membaca Yasin lagi sebanyak 3 kali. Baru kami rasa agak confident roh itu benar-benar dah pergi. Dan sewaktu mahu tidur, saya bertanyakan kepada Wati kenapa dia tergamam tadi bila nak bangun untuk ambil Yasin. Wati kata yang sewaktu dia nak bangun tu Casey, tiba-tiba dia ternampak susuk bayang hitam besar seperti seorang lelaki memakai topi askar komunis di dinding. Dan bayangkan, bayangan itu berada di antara kedudukan saya dengan Nana. Tapi kedudukan bayang hitam itu seolah-olah sedang memandang saya ketika itu. Tapi Alhamdulillah tidak ada apa-apa yang berlaku. Tidak ada kekacauan malam itu maupun selepas kejadian itu. Ida tak kena apa-apa gangguan walaupun dia dalam keadaan kotor, uzur. Selepas kejadian itu, sehinggalah kini, kita dah tak berani lagi bermain Spirit of the Coin. Dan selepas kejadian terakhir tu, papan Spirit of the Coin tu kami patahkan dan buang. Shilling 50 sen tu kami campak ke sungai. Itulah kisah saya dari Sri. Sekian. Terima kasih. Saudara, kisah-kisah yang bakal anda dengar dalam Misteri Jam 12, anggaplah ia hanya satu hiburan. Tidak ada sesiapa yang boleh menyesatkan kebenarannya. Kalau anda rasa takut, perlahankanlah suara radio anda. Misteri Jam 12, hanya satu hiburan. Misteri Jam 12 akan bersama anda sebentar nanti. Bertemankan saya Casey dan juga Zah, ya, DZAR Zah, ya, di FM 897. Dan mungkin ada yang bertanya siapa Zah. Zah merupakan DJ sambilan Ria 897 FM yang barulah edisi terbaru dalam keluarga Ria. Dan sebenarnya kami Ria 897 tempoh hari ada post sesuatu di Facebook mencari DJ juga ya Zah. Ya, Zah nampaknya dia sedang betul-betul bersemangat, mata tertumpu di hadapan komputer mencari cerita. Dan terima kasih Zah dengan kisah yang anda ketengahkan awal tadi Spirit of the Coin. Ya, pada pernah dengar kawan-kawan terdekat ke bermain dengan permainan tersebut? Banyak, tapi itu masa sekolah rendah dulu lah. Tapi tak main Spirit of the Coin ke sih. Pada masa tu Spirit of the Pen pun ada. Spirit of the Pen. Kreatif betul budak-budak ni Spirit of the Lori macam mana pula? Lori tu gerak-gerak pula. Okey, sementara Zah akan cari cerita, saya akan baca 2 kisah dahulu untuk anda semua. Jadi Zah, anda boleh buat pilihan cerita mana anda nak ketengahkan. Akan saya kembali dengan anda Zah sebentar nanti ya. Baik, Casey bersama anda dengan Zah. Dan kali ini, kalau tadi kita dah dengar kisah tentang kawasan jalan yang menyeramkan, yang ini pula teman-teman Ria 897 FM. Cuba anda bayangkan, pada mulanya apa yang dilakukan hanya setakat eksperimentasi. Maksudnya ni, beliau ingin tahulah adakah benar benda ni mujarab boleh berlaku. Dan apabila cetusnya rasa marah, lagi lebih-lebih lagilah nak buat perkara ini. Dan dalam kiriman pengirim ini, saya kalau bacakan kisah ni anda mesti marah. Marah, ada kecewa, ada yang sedih. Kisah yang dikirimkan dari seorang pendengar yang tidak bernama. Beliau menyuruh saya merahsiakan namanya. Memang patut pun nama dirahsiakan. Sebab apa katanya? Awak akan dengar dan marah sendiri Kita akan teruskan kisah daripada seorang pendengar yang namanya saya harus rahsiakan. Saya gunakan nama samaran saja. Saya gunakan namanya mungkin Samad. Bukan nama sebenar, nama samaran. Dan kita terus ikuti kisah Samad. Tentang apa? Tentang cemburu, mungkin. Tentang kemarahan, tentang eksperimentasi. Nak tengok betul ke? Inilah dia kisahnya dalam rancangan Misteri Jam 12. Misteri Jam 12. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, Kisi dan juga para pendengar Ria 897. Tolonglah Kisi, rahsiakan nama yang tertera di alamat email saya. Saya tak nak orang tahu siapa diri saya sebenarnya.
Saya bila mengirimkan email ini kepada Casey terasa amat sedih dengan perbuatan saya yang mementingkan diri sendiri. Dipendekkan cerita, sebenarnya saya pernah cinta saya ditolak oleh gadis yang sama. 4 kali saya tanya, 4 kali itulah cinta saya tidak dibalas. Malah saya dipersendahkan. Itulah yang membuat saya marah. Saya pernah dapat sesuatu dan ketahui sesuatu untuk membuat orang. Dan ini adalah satu ilmu yang saya pelajari dari arwah Pak Cik saudara saya, merupakan tukang ubat. Senang cakap Casey, Tok Bumu. Jadi teman-teman Ria 897, apa yang Samad lakukan ini adalah satu perkara yang tak seharusnya jangan kita ikut. Sebab ini satu perkara yang tidak elok dan salah dari segi moral, dari segi akidah. Kata Samad, apabila cinta saya ditolak oleh gadis yang dimaksudkan ini, saya menjadi marah dan rasa malu pun ada. Jadi saya balik ke rumah. Saya telah pun sebelum ini mendapat rambut gadis yang dimaksudkan. Casey senang nak dapat rambut dia. Saya pun ada gambar gadis ini, gambar penuh. Untuk ilmu ataupun perkara yang saya nak laksanakan, ternyata saya harus mendapatkan beberapa barang peribadi. Antaranya rambut, gambar penuh dan air ludah wanita tersebut. Kebetulan Casey, satu kali itu saya pernah bertanya dengan beliau depan rakan-rakan. Dia menghina saya, Casey. Kemudian dia ludah. Dia kata, air ludah aku ni lagi mulia dari kau. Kawan-kawan semua ketawakan saya. Saya dah tak tahu nak buat apa. Mereka beredar. Saya keluarkan tisu. Saya terus mengangkat air ludah tersebut. 3 bahan utama telah pun saya miliki. Coba Casey bayangkan. Saya telah pun menyeru wanita tersebut beberapa kali. Dan dengan niat untuk merosakkan hidupnya. Casey, setelah 2 minggu saya tidak berjumpa dengan beliau, tergerak hati rasa rindu. Rindu sangat. Sebab budak perempuan ni bertugas di departmen yang lain. Saya bertugas di tingkat 4, dia bertugas di tingkat 2. Jadi kami hanya berjumpa pada masa-masa tertentu, bila nak ke kantin ataupun bila nak balik rumah dan datang ke tempat tugas. Jadi bila saya pergi kantin beberapa kali tak nampak dia, rasa rindu mula timbul. Setelah 2 minggu tidak berjumpa, saya turun ke bawah. Saya berjumpa dengan kawan-kawan dan tanya, mana si Anissa ni pergi? Teman-teman mengatakan, kau tak dengar berita ke Anissa sakit teruk dalam hospital sekarang? Saya tanya, sakit apa? Entah. Tiba-tiba badan dia, tangan dia, muka, kulit semua menggelupas. Saya terdiam, Casey. Astaghfirullahalazim. Adakah ni kerja aku ni? Dalam hati saya bercakap, terima kasih boleh kasih tak hospital mana, ward berapa? Jadi teman-temannya tuliskan hospital sekian-sekian, ward berapa. Saya pergi Casey berjumpa dengan Anissa. Saya dapat tahu dia telah pun dialihkan ke ward ICU. Teman-teman Ria 897, sampai saja dekat kawasan ward ICU, saya tengok beberapa ahli anggota keluarga berada di sana. Saya tak boleh masuk ke dalam kerana terlampau sedih atas perbuatan saya. Saya hanya berdiri di luar dan kesian Casey menggunakan oksigen. Badan dia, mukanya dah tak secantik dulu. Saya balik ke rumah. Barang-barang yang saya miliki semua saya hapuskan. Dan saya tak tahu sekarang cara yang bagaimana untuk reverse, untuk kembalikan proses itu macam biasa. Saya kesal. Perbuatan saya ini yang marahkan atas seseorang, yang tak boleh terima hakikatnya orang benci dan tak suka pada kita, membuat saya ingin mencuba sesuatu yang saya ingin tahu. Sekali lagi Casey, tolonglah jangan sebutkan, bacakan nama di alamat email saya. Gunakan nama samaran. Terima kasih. Yang ikhlas, yang sedih dan yang dah insaf, dari Samad. Terima kasih. Selamat tengah malam. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya. Jangan mudah kita percaya. Jangan kita terikut-ikut. Ingatlah, Energy 12 hanya satu hiburan.
Itu dia kisah yang diketengahkan dalam rancangan MJ12, kisah Samad. Dan di sini kita pelajari dua perkara. Yang pertama ni biasalah, kita bukan Tuhan nak menyiksa manusia. Betul. Dan satu lagi ni, kalau jadi wanita mungkin Anissa tadi tu, jangan sombong lah sampai meludah kawan tu. Itu dah melampau lah. Manusia mana yang tak sakit hati? Kadang-kadang pasal angkara meludah ni membangkit kemarahan orang sampai nak buat sesuatu terhadap anda. Walaupun pada awalnya mungkin beliau pasrah. Mungkin pada awalnya beliau pasrah, wanita tu tidak mahu dengannya. Tapi oleh kerana angkara ludah tu dah melampau lah. Lain kali kalau nak tolak pun mungkin ada kata reject lah. Dengan cara yang baik lah. Dan kalau boleh cakaplah, saya memang tak ada hati ke awak. Kalau kita berkawan boleh lah. Ataupun bohong lah, saya dah bertunang ke, saya dah ada boyfriend. Betul lah. Jadi orang tu, mak dah ada boyfriend lah. Kalau dia pergi juga, dia memang tak makan zaman. Jadi memang sedih tadi. Dan bagaimana kisah yang tadi, Samad bukan nama sebenar, saya tak boleh beritahu nama sebenarnya. Beliau sekarang ni dah sedih lah. Mungkin dah taubat nasuhah, tak tahulah. Tapi beliau terlampau sedih dengan perbuatannya sampai menyebabkan Anissa masuk hospital. Sekarang ini dah dialihkan daripada ward biasa ke ICU. Kulitnya menggelupar satu badan. Bila jalan tu dia sedih menangis dan tak sampai tak tergamak nak masuk ke dalam tu nak tengok Anissa tu atas perbuatannya. Dan anda rasa siapa yang bersalah sekarang ni, yang paling bersalah sepuncanya? Adakah Samad ataupun Anissa yang meludah, yang mungkin dia dipersendahkan oleh kawan-kawan bila datang, ni budak tak tahu malu ni nakkan aku nanti macam mana? Kalau saya nak salahkan sesuatu tu susah lah. Tapi mungkin salah bagaimana kedua ni, mungkin saya anggarkan kedua ni umur yang sama. Tapi dalam keadaan keluarga yang dibesarkan dalam keadaan keluarga yang tidak memberitahu mereka bagaimana cara untuk reaksi dalam keadaan sedemikian. Jadi keluarga ni penting, bagaimana nak didik anak untuk membesar dengan cara yang reaksi yang lebih baik tu. Kadang-kadang betul, kalau ada masalah boleh luahkan pada keluarga. Di Facebook Ria, sini ada kata dari Ian kata, siapa suruh sombong tak laku tahu. Kan padan sombong tua, jangan sombong. Kalau tak suka cakap baik-baik. Buat yang buat tu pun janganlah sampai macam tu. Jadi ini dia juga ada katakan dia ada belajar sesuatu ilmu dari pakcik yang dia kan? pakcik arwah pakciknya yang meninggal. Dan dia belum pernah cuba. Dan macam berasa meluap-luap biasalah. Bila dah marah mesti ada bila dah marah mesti ada orang ketiga akan mengasut syaitan. Sebab tu kalau kita duduk marah kita disuruh berdiri. Kalau kita mungkin baring tengah baring marah suruh duduk marah suruh berdiri marah suruh belah ambil wuduk. Macam tu lah disuruh. Baik, Zah akan simak kiriman satu SMS. Saya akan email, saya akan baca SMS dahulu, akan Zah kembali sebentar nanti. Terima kasih Zah. Baik, teman-teman Ria 897, macam-macam pendapat pandangan yang ada di Facebook dan pastinya ramai marah. Jadi sekarang ini saya nak tanya anda, siapa yang patut dipersalahkan? Adakah mungkin si Samad ataupun si Anissa, dan apakah anda rasa pendapat pandangan anda? Sementara Zah simak kiriman email, saya akan bacakan satu kiriman SMS yang saya terima dalam rancangan Misteri Jam 12. Pendengar Ria 897, kita akan teruskan kisah Misteri Jam 12 bertemankan saya Casey. Dan Zah sekarang ini sedang menyimak kiriman-kiriman email. Yang ini saya akan sempurnakan adalah merupakan kiriman SMS yang saya terima daripada seorang pendengar yang namanya Zalifah, berkongsi peristiwa yang tak dapat dilupakan. Zalifah menceritakan perkara ini berlaku di rumahnya. Waktu itu beliau terbangun di waktu malam apabila terperasan pintu rumahnya terbuka. Dan bila dia tengok terbuka, dari bilik itu dia keluar nak tutup pintu. Apa yang berlaku bila nak tutup pintu, dia ternampak anak gadisnya sedang berdiri di luar rumah dalam keadaan menangis. Jadi kata Zalifah, Casey, saya benar-benar nampak, Casey, pintu rumah saya terbuka, kemudian tak ditutup. Bila nak tutup pintu, ternampak anak gadis saya sedang menangis di luar rumah. Saya pun tak nak tegur sebab mungkin dia bergaduh dengan tunang. Dia selalu macam tu, Casey, 24 jam bergaduh dengan tunang. Oleh kerana dah ternampak anak saya pun buka balik pintu tu. Kemudian saya nak masuk ke dalam bilik. Dalam perjalanan, Casey, bila saya nak masuk dalam bilik, saya harus lalu depan bilik anak saya, kata Zalifah. Alangkah terperanjatnya, Casey.
Apabila saya lalu depan bilik anak, saya ternampak anak saya, kata Zalifah, sedang tidur di atas katilnya. Astaghfirullahalazim. Casey, saya dengan segera toleh ke belakang dan cuba menjenguk dari mana saya berdiri. Di sudut saya nampak anak saya di luar rumah. Dah tak ada orang, Casey. Nak tak nak, saya patah balik ke depan pintu, tutup pintu rumah. Saat tangan saya memegang pintu, meremang bulu rumah saya, tetap saya teruskan mulut komat kamit, tapi kali ini dah tak pandang luar rumah. Sampai pintu dah tutup, saya kunci semua, barulah masuk ke dalam bilik dan tidur. Perkara ini tidak saya beritahu sesiapa pun, dan saya rahsiakan Casey, daripada ahli keluarga termasuk anak saya ketahui hal yang sebenarnya. Terima kasih dari Zalifah, ibu penggemar rancangan misteri Jam 12. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri Jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya. Jadi itu dia kisah Zalifah. Yes. Pintu rumah terbuka, siapa buka tak pasti. Dia nampak anaknya di luar menangis. Dia kata, anak saya ni selalu gadungan tunang. Saya ingatkan anak saya bergadungan tunang di luar rumah lah. Mungkin tengah telefon ke, tak tahulah. Dia balik, patah balik, jalan depan pintu. Anakku tengah tidur lah. Siapa pula dekat luar? Itu dia. Banyak kisah pada malam ini. Pengalaman-pengalaman yang mengerikan ada. Ada juga yang menyedihkan. Ada juga mengajar kita lah iktibar dan sebagainya. Dan pengalaman yang Zah nak ketengahkan ini tentang apa, Zah? Dari siapa ni? Ini adalah daripada seorang pendengar yang tidak sertakan namanya. Tapi cerita tentang Old Jalan Bahar Camp. Ini mungkin saya dapat relate kerana saya juga berasal daripada tempat di sana juga. Pada masa perkhidmatan negara. Dan mungkin ramai yang anda di luar sana juga mempunyai pengalaman yang sama ketika menjalani perkhidmatan negara di Jalan Bahar Camp. Baik, kita akan teruskan dengan pengalaman yang akan dibacakan oleh Zah. Saya tak akan ganggu anda dan silakan kita teruskan misteri Jam 12 bersama Casey dan juga Zah Ismail. Misteri Jam 12 malam. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada pendengar misteri Jam 12. Ini adalah cerita saya yang saya tak sertakan namanya ketika saya menjalani perkhidmatan negara tahun pertama di Blok 2 di store area pada tahun 1996 di Old Jalan Bahar Camp. Blok yang mana saya bertugas, saya cuma ditugaskan untuk menjaga barang-barang dari Charlie, Bravo dan Delta dan juga store reservis. Dan pada ketika itu saya merupakan seorang Lance Corporal dan ditugaskan untuk menjaga 4 buah store. Pada malam yang pertama, saya disuruh melakukan duty standby untuk rekrut-rekrut baru. Jadi saya terpaksa stay in dan tinggal dalam Old Jalan Bahar Camp itu untuk beberapa hari. Dan kebetulan pada masa itu saya keseorangan ditugaskan di dalam store tersebut. Dan ketika saya ditugaskan on standby, macam-macam yang saya dengar waktu itu. Saya dengar suara tapak kaki. Dan ada juga yang panggil nama saya. Tapi buat masa tu saya buat tak tahu aja. Yalah, mana tahu. Mungkin ada rekrut atau member dari bank lain tu sengaja datang untuk kacau ketika saya sedang bertugas di dalam store. Tepat pada pukul jam 3 pagi, pintu bilik yang mana saya berada dalam store diketuk.
nama saya dipanggil, seolah-olah seperti activation, seolah-olah seperti saya dipanggil keluar untuk melaporkan diri. Jadi saya bangun dan buka pintu. Dan dalam keadaan kalang kabut mencari kunci pintu stor, saya tercegat kat bilik pintu stor dan terfikir, suara tu macam saya kenal. Aku seorang sini apa? Suara siapa tu? Terus saya bertanya, siapa tu kat luar? Senyap saja, tiada kedengaran suara. Tapi dalam selang seminit, saya terdengar suara yang keluar daripada sebelah pintu. Saya terus terdiam sambil terfikir apa nak buat, kerana inilah masanya saya perlu meminta pertolongan. Jadi saya tercegat di sana, kurang confident untuk keluar daripada store tersebut. Lalu saya teringat, di tepi blok yang mana saya bertugas ni sebenarnya ada 2 buah rumah kecil, yang mana pada setiap pagi saya akan melihat orang bersihkan tempat itu sambil memberikan makanan dan minuman dan menyembah pada kedua buah rumah kecil itu. Saya terus niat, mungkin penghuni-penghuni rumah tersebut datang untuk berkacau jika saya sedang bertugas di sana. Lalu saya bacalah apa yang saya tahu, dan saya katakan, maaf, aku tak kacau kau, kau jangan kacau aku lah. Boleh tak? Dan selama 30 minit saya membaca ayat-ayat suci Al-Quran dan berpeluh satu badan seperti lepas mandi. Dan selama 30 minit itulah, di luar bilik stor terdengar macam-macam bunyi, dan nama saya dipanggil berulang kali, dan tapak bunyi seperti rantai ditarik ke sana dan ke sini. Dan pada masa yang sama, kawan saya menghubungi menerusi handphone dan berkata dia dalam perjalanan ke store untuk mengambil chainsaw untuk activation standby. Dan pada masa yang sama berlaku kejadian aneh tersebut. Jadi Casey, bayangkan, saya ditugaskan bersendirian, tidak ada rakan, dan perkara sedemikian berlaku terhadap saya, dan saya tidak dapat berbuat apa-apa, dan hanya boleh menunggu kehadiran rakan saya untuk mengambil alih tugas yang telah pun diberikan. Lalu saya tunggu 35 minit lamanya. Dan apabila dia sampai, saya terus bilang ke dia, datang buka gate, jemput saya daripada bilik store. Saya tak berani untuk ambil dia. Dan apabila dia sampai di hadapan saya cuma mampu berkata, besok aku cerita, besok pagi aku cerita. Dan selepas itu kawan saya terus pergi ke tandas, dan alangkah terperanjatnya, hanya dalam 10 saat dia ke tandas, dia berlari ke dalam bilik store kepada saya sambil menggigil dan berkata, Dok, kat dapur tingkap tadi ada tangan cuba nak tangkap aku. Tolonglah, Dok. Saya terus kuatkan semangat Casey dan baca surah-surah yang tertentu dan terus ke dapur. Dan memang betul cakap dia, saya nampak kelibat tangan yang besar, yang berbulu ada di sana. Saya terus membaca dan meniup dan berkata, balik engkau, balik kat rumah kau, jangan ganggu kita kat sini. Kita buat shift aja, jangan ganggu kita, boleh tak? Dan selama 5 minit berlaku, saya berasa lega, kerana tangan yang telah pun saya sebutkan tadi terus hilang, dan saya terus hidupkan semula lampu di dalam store. Dan sehingga kini
saya masih lagi ingat muka rakan saya yang betul-betul dalam keadaan terperanjat, pucat wajahnya. Jadi itulah kisah saya semasa bertugas di Old Jalan Bahar Camp. Ya, terima kasih pada Zah Ismail. Bagaimana? Adakah Zah sudah bersedia untuk mengambil alih tempat saya? Zah, baik. Berat tu. Kita akan berehat, ya. Diam tak diam hampir 1 jam kita bercerita. 1 jam, 1 jam. Oh, cepat masa kita dengar lagu lah. Nanti orang marah pula tak main lagu. Kita dengar lagu sekarang, ya. Jangan ke mana-mana, dengan banyak kisah-kisah misteri akan bersama anda sebentar nanti. Tahukah anda tiket konsert misteri jam 12 sebenarnya, Zah, dah pun habis dijual. Tahu. Sebab tadi saya nak beli. Bukan tadi lah, berapa hari yang lalu dah cuba nak beli kat Music Record. Cakap dah sold out 3,000 cepat. Dan kemudian kita dah cetak balik lah. Bila? Saya rasa semalam. Kita dah pun tambah tiketnya. Dan kita harapkan yang lain yang mungkin ada yang tempoh hari datang, sebab kita terima maklum balas lah. Tiket habis dah datang sedih. Jadi telah pun kita cetak balik. Dan sekarang ni saya tak pasti, tapi lebih ramai yang beli lagi bagus lah. Ini kira yang kita cetak ni lebih sikit daripada yang pertama. Jadi sikit tu kalau ada selagi stok masih ada. Kalau yang ni dah habis dah tak ada cetak lagi lah. Tapi kalau nak cakap yang Bukit Larangan tu, yang mana ia akan ditempatkan Misteri Jam 12 Jalan Malam tu, Bukit Larangan tu sebenarnya boleh tempatkan berapa ramai orang kat dalam? Lebih kurang dalam 7,000, 8,000 katanya. Macam tu lah. Habis pasal print 3,000. Tahu Misteri Jam 12 punya peminat ni ramai. Print 3,000, print dah sekali 7,000. Kasih solar habis. Tak ada, Zah. Sebenarnya kita pun nak kena ukur baju, ukur baju sendiri lah. Ya, peminat ramai memang tapi yang akan datang tu macam mana? Kadang-kadang macam tu kita saya suka kisi, saya minat dengan artis ni. Bila artis jual album tak nak beli. Macam tu lah gitu. Jadi tu takut jugalah. Tapi kita tak sangka. Terima kasihlah bagi minat yang datang. Memang di luar jangkauan, di luar jangkaan kami lah. Peminat begitu ramai akan datang. Dan saya dengar-dengar ada juga beberapa orang-orang dari seberang tambak akan datang. Macam tu lah. 3,000 tu ramai juga kalau nak cakap dalam bahasa dan sebenarnya semalam saya sebenarnya saya ulang lagi. Mungkin ada yang baru hidupkan radio. Mohon maaf saya ni bukan orang tua yang suka repeat tapi saya ulang sebab mungkin ada tadi baru join lah. Dan semalam saya tidak bertugas sebenarnya tidak bertugas. Di mana anda? Dan minggu ini sebenarnya ada 2 hari saya tidak bertugas. Antara 1 hari itu saya tidak bertugas kerana cuti sakit, dan saya kembali bertugas tu menemani para pendengar di Udara Ria. Kerana ada yang yang kata Casey kenapa tak bertugas dengan jam 12, dan saya pun fikir baliklah sebab minggu depan untuk pengetahuan anda seminggu saya tidak akan bertugas. Dan ada yang tanya, Zah kenapa Zah tak bertugas? Zah belum lagi bersedia sebab dia segan. Kalau seorang-seorang tak boleh, Zah Kalau seorang-seorang tak boleh. Belum boleh lagi lah. Bukan belum boleh, tak boleh. Beza tu. Tak boleh. Nanti saya cakap dengan Hasan Salih. Zah, kau nak buat tak nak? Kalau kau tak nak, kau seorang lain buat. Boy, ini dia pakai pureng nampak Dan kembalilah, semalam saya memang tidak bertugas. Jadi bila saya tidak bertugas ni, minggu depan campur lagi 5 hari tidak bertugas. Mesti ada orang akan rindu MJ12. Saya pun ambil lah inisiatif. Saya jemput pendengar-pendengar di Facebook. Pre-M saya mereka punya, ataupun PM saya mereka punya nombor telefon. Saya telefon, rakamkan lah panggilan-panggilan. Jadi supaya tidak terasa sunyi malam tu. Tapi bila dah buat tu, Zah. Kenapa? Hai, Zah. Sakit hati? Bukan, saya bukan sakit hati. Orang yang sakit hati. Kenapa? Tak tahulah, mereka kata kurang cerita lah, itulah ini, tak tahulah. Bukan senang nak senangkan semua orang. Bukan senang. Jadi kalau saya boleh rewind balik semalam, saya tak buat phone call pun. Saya tidurlah kat rumah. Jangan lagi senang. Tapi tak apalah, ni mungkin ekspektasi ni kira kalau dah kendalikan rancangan nombor 1, effort pun kena nombor 1 lah. Macam tu lah. Baik, kita akan kembali dengan kisah anda. Dan ramai sebenarnya yang marah dengan sikap Samad yang mementingkan diri sendiri. Dan saya rasa lagu Puaskah tadi memang baik untuk Samad. Liriknya memang baik. Bayangkan dia kata mungkin hanya bila aku mati kau kan berhenti untuk menyakiti. Dalam tu. Memang dalam, Cik Zah. Jadi Zah dah sedia, Zah?
Apa kata kalau kita jawab panggilan Daluza? Okey. Sebab kita kalau berdua on air ni, kita cerita panjang. Panggilan pun lupa nak jawab, orang marah pula. Susah betul, asyik orang marah je. Kita teruskan berteman dengan saya, Casey dan juga Za Ismail, DZER namanya. Za Ismail dalam rancangan Misteri Jam 12. Saudara, kisah-kisah yang bakal anda dengar dalam Misteri Jam 12, anggaplah ia hanya satu hiburan. Tidak ada sesiapa yang boleh menyesatkan kebenarannya. Kalau anda rasa takut, perlahankanlah suara radio anda. Misteri Jam 12, hanya satu hiburan. Baik, kita akan teruskan jawab panggilan 669-11897. Casey, saya. Ini kita ambil panggilan secara langsung lah. Jalan live. Kalau MJ12 inilah, saya nak kadang-kadang nak dengar cerita off air ni makan masa. Jadi selalunya saya akan terus ambil panggilan dan letak pemanggil tu di udara lah. Nampaknya ada orang sedang memanggil. Jangan Mak Mina sudah. Asal awak senyap. Jangan macam gini lah, Casey. Ini senyum sinis ni. Kau pergi sebut nama keramat tu. Oh, tak boleh. Tak apalah, Zah. Satu hari kau akan tahu. Baik, mungkin hanya bila aku mati kau akan berhenti untuk menyakiti je. Baik, 669-11897. Hello, selamat tengah malam. Ya. Hai, siapa bercakap tu? Hello? Hai, siapa bercakap? Hello? Mungkin boleh matikan radio di belakang kalau ingin hubungi saya. Ya, sebab tu kadang-kadang ni saya nak jawab panggilan ni berat sikit lah sebab ada yang tak nak beri kerjasama. Baik, kita akan teruskan. Mungkin sementara kita tunggu panggilan Zah. Di sini ada pendengar kita yang bernama Seri. Seri bertanya pada pendengar-pendengar Misteri Jam 12 dan saya ingin bertanya pendapat pandangan anda. Katanya, saya mempunyai anak yang berusia 5 tahun. Dan Casey, anak saya ni kebelakangan ini suka bangun pada tengah malam. Bila dia bangun tengah malam, dia akan berbual dengan seseorang. Saya pernah beberapa kali bila terbangun tengah malam ataupun ketika saya sedang mendengar rancangan MJ12. Bila rasa terseram, saya akan perlahankan suara radio. Kemudian akan terdengar macam suara budak-budak berbual. Apabila saya bangun daripada katil, keluar dari bilik, suara itu datang dari bilik anak. Saya buka pintu, terperanjat. Nampak anak saya sedang duduk bersila. Dan cuba Zah bayangkan, kata Seri, anaknya duduk bersila bukan di atas katil. Katil anaknya katil single bed. Jadi dia duduk di tepi katil, di bahagian lantai, sambil pandang ke bawah katil, sedang bercakap dengan seseorang. Dan ini baru berlaku dan dah kerap kali berlaku. Boleh Kisi tanya para pendengar, apakah sebenarnya alamat ini? Dan mungkin ada pendapat pandangan. Apakah mungkin rasa Zala yang dialami oleh anak Seri ini? Ini macam paranormal activity Macam adegan yang mana seorang protagonis tu berbicara dengan seorang makhluk yang kurang nampak oleh manusia biasa. Dan mungkin inilah yang dialami oleh budak tersebut lah. Saya bukan pakar, tapi ini adalah pendapat pandangan. Jadi itulah kisah daripada Seri. Dan kalau anda, bagaimana teman-teman Ria 897 FM, apakah kata anda anak Puan Seri? Sekali lagi saya ulangi, Puan Seri penggemar rancangan MJ12, tapi bukan setiap hari dia dengar, pada hari-hari tertentu. Kadang-kadang bila dia sedang mendengar MJ12, dia terdengar pula anaknya sedang bercakap dengan seseorang. Rumah yang sunyi itu walaupun berbisik boleh dengar. Dia keluar dari bilik, dapati suara datang dari bilik anak. Waktu itu terperanjat, anaknya duduk dalam keadaan bilik yang gelap gelita di tepi katil, sedang berbual dengan seseorang yang berada di bawah katil anaknya. Apakah pendapat pandangan anda? Kita jawab panggilan 669-11897. Hello, selamat tengah malam. Ya, siapa bercakap ni? Zainal. Cik Zainal buat panggilan dari mana? Saya daripada Bedok. Cik Zainal ada. Kan ada cerita, saya nak tanya pendapat. Okey, silakan Cik Zainal. Baik. Halo. Ya, silakan. Casey saya nak tanya pendapat tentang mimpi tidur ni. Apa yang anda mimpi ni? Kakak saya datang rumah saya. Dia ceritakan, dia bilang waktu dia tidur malam dia memimpi ada orang lempar dia ular sama lumpur hitam. Habis tu dia elak lah, tak kena dia. Itu satu, dia punya pengalaman. Baru-baru ni saya tidur,
Lebih kurang dalam seminggu peristiwa ni Casey. Saya tidur, jadi saya tidur jadi saya termimpi kawan saya anak dia meninggal, baru lahir beranak meninggal lah. Jadi saya pergi tempat tukang mandi, saya, pakcik apa mandi, bapaknya belum datang. Pakcik bilang tak apalah, dia bilang kita mandikan dulu, kan tengok time berapa ni, time berjalan, bapak dia datang, tak apa kita mandikan semua. Dia dah kapang kan, tunggu bapak dia datang. Saya tunggu bapak datang, bapak dia pun dah tengok, dah cium anak dia semalah. Habis dia bilang, Nang, kalau kau nak, itu kau tengoklah anak aku, saya pun tengok anak dia. Lepas tu saya pun cium lah. Dah cium, dah tak ada lagi orang, okey lah. Jadi yang tukang urus jenazah dah siap semua. Jadi bapak dia dokong lah, nak bawa ke bumi. Jadi dalam ke bumi tu, dalam perjalanan tu, bila saya cium, saya bau dekat rambut dia, bau punya wangi terus sampai kubur bau wangi. Itu apa alamat dia? Tolong tanyakan Amir Aratas atau Ober ataupun Wak Radin, orang yang mahir tentang tu. Jadi sekali lagi nama siapa bang? Zainal. Cik Zainal, terima kasih Terima kasih Cik, selamat malam. Selamat malam. Mungkin ada yang ditanyakan Cik Said Alatas sedang mendengar ke, Ayah Jo sedang mendengar ke, mungkin Obek Mardi ke, Pak Radin ke, Cik Kadi sedang mendengar, bolehlah beri pendapat pandangan anda. Dan kita akan jawab panggilan lagi 66911897. Dan sebenarnya malam ini memang banyak kisah yang saya terima dan kisah pengalaman. Zah, di tangan anda ada kisah apa Zah? Mana tengah saya ada daripada pendengar di Pontian, Johor. Orang seberang tambak lagi. Tambak lagi. Dan kisahnya tentang apa tu? Tentang sebuah blok asrama yang telah dihantui. Kisah tentang blok asrama yang dihantui. Saya pula di sini ada kiriman yang ingin saya bacakan. Kalau tadi blok asrama dihantui, yang kisah yang ingin saya ketengahkan ini pula. Dalam rumah daripada seorang mendengar ini, SMS saya terima daripada Kak Ju, katanya dalam rumah bilik arwah ibunya dikunci. Kenapa? Awak tanya saya kan? Saya tanya enggak, kenapa katanya? Saya tak pasti. Kenapa bilik arwah ibunya dikunci? Mungkin ada sesuatu di dalam lah yang dia tak nak kita tengok. Sesuatu dikunci kan? Ataupun mungkin digunakan sebagai store. Bukan. Untuk simpan barang. Mungkin mungkin simpan barang. Ini kenapa dikunci? Sebab sebelum ini pembantu rumah yang nampak. Kemudian pembantu rumah beritahu tuan rumah pada Kak Ju dan suami. Kak Ju dan suami memang tak percayalah. Mungkin pembantu ni buat cerita, nakkan attention, perhatian lah. Selepas anaknya terkena baru dia percaya, dan selepas dia terkena baru dia percaya. Dalam bilik rumah Kak Ju, dalam bilik arwah ibunya, penampakan makhluk pocong. Kita kembali sebentar nanti dengan kisah Kak Ju dan kisah teman dari Pontian selepas pesanan-pesanan berikut ini. Pendengar 897, saya akan bacakan kisah yang pertama ini dahulu, ataupun kisah saya dahulu sebelum Zah berkongsi pengalaman yang dikirimkan oleh pendengar dari seberang. Berikut ini adalah kiriman SMS yang ingin saya sempurnakan dan datangnya dari Kak Ju. Awal tadi telah pun anda dengar sedikit kisah yang diceritakan oleh Kak Ju. Bilik arwah ibunya sampai ke saat ini tidak ada seorang pun yang tinggal di dalamnya, dan malah bilik itu ditutup, dikunci. Kak Ju tinggal rumah 5 bilik. Bilik tidur kesemuanya, katanya di sinilah bilik tidur ada 3. Satu bilik tidur beliau dan suami, satu lagi digunakan oleh anaknya dan juga pembantu rumah, satu lagi bilik arwah ibunya. Jadi bilik arwah ibunya ini tidak tersentuh. Pernah sekali tu Kak Ju kata menyuruh menyuruh pembantu rumah tinggal dalam bilik arwah ibu. Tapi pembantu tak nak. Pembantu kata dah selesa tidur dengan anaknya. Mereka ni dah macam kawan, dan anak Kak Ju katanya di sinilah
Kisi anak kakak pun tak nak lah. Dia nak tidur dengan pembantu rumah sebab ada kawan. Kalau waktu-waktu dia takut, ada teman. Jadi kakak hormati permintaannya. Maka bilik ibu kakak sejak dia meninggal dunia lebih kurang dah masuk 3-4 bulan bilik itu tidak dihuni dan barang-barang masih kekal sama. Jadi cuba anda bayangkan teman-teman misteri jam 12. Pembantu rumah kakak akan bangun kadang-kala pukul 4 pagi untuk masakkan sarapan ataupun bekal untuk suami dan anak-anak yang akan ke sekolah. Jadi saat dia bangun itu kadang-kala dia berjalan di depan pintu rumah ataupun pintu bilik arwah mak. Saat itu juga dia akan ternampak penampakan makhluk yang berbungkus hantu pocong dalam bilik itu. Pernah Casey dia beritahu, dia tanya, ibu, kalau saya tanya ibu jangan marah boleh. Saya sumpah tidak ada niat yang bukan-bukan, niat busuk bukan bu. Jadi saya tengok dia dengan hati yang terbuka. Saya tanya, kenapa dengan kamu Turia? Jadi namanya Turia. Jadi dia kata, tak ada bu, saya rasa bilik arwahnya ada penampakan makhluk bu. Jadi saya tanya, apa yang kamu maksudkan? Malam semalam apabila saya nak ke dapur, saya jalan depan bilik, saya kelihatan seperti ada makhluk pocong ibu. Astaghfirullahalazim, kamu jangan fikir yang bukan-bukan. Saya memarahi pembantu rumah. Dan setelah saya marah dia, sejak malam itu dia tak cakap dengan saya. Dalam hati ini, nak bohong aja Jadi bila dia tak komplain, maksudnya dah tak ada lagi lah penampakan kejadian. Sebenarnya pembantu rumah saya merahsiakan simpan, takut dimarahi lagi. Maklumlah dia baru bertugas dan rumah saya adalah rumah yang pertama dia bertugas. Jadi apa yang berlaku Casey, benda ini sebenarnya mengganggu beliau setiap hari sampai dia naik takut. Kemudian anak saya pun dah terkena. Daripada biliknya dia nak keluar waktu malam tu, nak pergi ke tandas bahagian dapur. Apabila anak saya jalan depan pintu, Casey, pembantu rumah, saya dengan suami terdengar anak saya pekik sekuat-kuatnya Casey. Saya dengan suami dengan pembantu terus bangun dan keluar dari bilik, tengok anak terduduk menangis berpeluk tubuh ketakutan. Saya terus dengan suami mengangkat anak duduk di sofa. Kemudian suruh pembantu rumah saya ambilkan air putih. Pembantu pergi ke dapur. Kemudian bila pembantu nak hulurkan air, kami sempat tanya lagi. Baru dia jawab, Mama, dalam bilik nenek nampak hantu pocong. Casey, bila dengar kata anak saya, baru saya percaya. Dan yang terakhir yang kena dalam rumah itu adalah saya, kata Kak Ju. Apa yang berlaku? Waktu itu saya tak boleh tidur malam. Buka aircon, rasa sejuk. Matikan aircon, rasa panas. Macam ada benda yang tak kena. Suami saya pula bertugas shift malam. Pembantu dengan anak dah tidur dalam bilik mereka. Saya pun terasa tekak ni, haus nak minum air sejuk. Saya bangun dari katil saya, keluar dari bilik. Apabila sampai di bahagian dapur Casey, sedang saya buka pintu, saya dengar bunyi loceng gelang kaki dalam rumah saya. Saya pun letakkan cawan di atas almari dapur dan saya cuba dengar dari mana datangnya loceng tersebut. Bila saya jalan perlahan-lahan, loceng datang dari bilik arwah mak kakak Casey. Bila kakak jenguk, alangkah terperanjatnya di penjuru bilik tersebut, kelihatan penampakan seperti ada benda berbungkus warna putih berdiri tegak. Bila kakak nampak, kakak terperanjat Casey dibuatnya Casey. Hanya Tuhan yang tahu perasaan ini, barulah kakak percaya. Kakak panggil pakar datang. Pakar datang tengok dalam bilik itu, dikatakan mungkin ada gangguan dalam bilik ini. Jadi pakar tanya, ini bilik siapa? Bila kakak kata ini bilik arwah mak, jadi dia tanya, barang-barang ni kepunyaan siapa? Dia kata arwah mak. Dia nasihatkan kakak, kalau boleh barang-barang arwah mak ni masuk dalam kotak, simpan tempat lain ke, ataupun bagi orang lain. Kalau boleh buanglah, jangan simpan lagi. Jadi kakak pun dengan pembantu rumah kemas sampai dalam satu almari mak kakak sebelah ujung yang memang tak pernah pun kakak sentuh. Almari ini sebenarnya dibawa dari kampung Casey. Bila buka dalam almari tersebut, alangkah terperanjatnya Casey. Macam-macam benda yang menakutkan kami jumpa. Akhirnya kami buang barang tu.
Setelah kejadian itu, barulah tak nampak pun penampakan makhluk pocong dalam bilik arwah mak. Tapi sampai ke saat ini, pembantu rumah ataupun anak tak nak tinggal bilik itu. Padahal Kisi, bilik itu lebih besar dari bilik anak kakak. Terima kasih dan juga selamat tengah malam dari Kak Ju, peminat rancangan Misteri Jam 12. Saudara, kisah-kisah yang bakal anda dengar dalam Misteri Jam 12, anggaplah ia hanya satu hiburan. Tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya. Kalau anda rasa takut, perlahankanlah suara radio anda. Misteri Jam 12, hanya satu hiburan. Itu kisah yang telah pun saya bacakan awal tadi daripada Kak Ju berkongsi pengalaman dalam rumah penampakan dalam bilik arwah ibunya makhluk pocong. Jadi saya nak tanya, dalam banyak makhluk mana yang paling anda segan? Yang paling saya segan. Yang kira paling gerun lah. Yang paling gerun langsui ya. Langsui Itu paling gerun lah. Saya pernah ceritakan tentang penampakan langsui di seberang tambak. Ini dikirimkan email pada saya. Mungkin Zah belum pernah dengar. Ini di kampung namanya Pontian. Ini ada? Ini kisah yang anda nak ceritakan di mana? Kisah yang saya nak ceritakan pun asal dari Pontian juga. Pendengar dari sana ni. Saya pernah sebenarnya banyak pendengar-pendengar Pontian ni berkongsi pengalaman tentang kawasan itulah. Tak tahulah nama dia pun seram Kalau pendek Pontian, kalau panjang tak apa, awak sebut lah. Saya sengaja cakap macam tu. Nak tunggu juga awak sebut Jadi Zah masih belum bersedia lah untuk gantikan 12.30 malam. Bersedia. Kalau Zah dah bersedia, saya nak recommend lah. Mungkin saya minggu depan tidak bertugas seminggu. Kalau Zah mungkin balik ni 2-3 hari fikirkan. Kalau dah bersedia Kisi, boleh Kisi. Saya nak recommend Zah gantikan tugas saya 1 hari je. Hari Khamis malam Jumaat. Buat lawa Kisi. Zah takut pada yang satu. Ya betul lah. Memang takut pada yang satu. Makhluk tu memang wujud. Dia nak berdamping atau tak nak je. Kalau orang macam awak, dia suka. Dia suka orang yang segan-segan. Itulah sebab saya lagi segan. Tengok berbual tak betul kan? Baiklah, kiriman email seterusnya adalah daripada pendengar Ria Awan dari Pontian, Johor. Assalamualaikum Kisi dan pendengar Misteri Jam 12. Saya Awan dari Pontian, Johor, dan saya sering mendengar rancangan ini. Sebenarnya saya mula mendengar rancangan ini 2 bulan yang lepas. Itu pun selepas kawan-kawan saya lah yang buka radio dan mendengarnya. Jadi dah naik syok saya dengar, saya dah minat kisah-kisah yang Kisi ceritakan. Saya pula lah nak ceritakan. Baiklah Kisi, saya di sini ingin menceritakan tentang sebuah kisah di asrama sekolah saya, tentang apa yang telah terjadi pada rakan saya kira-kira 2 atau 3 tahun dahulu. Blok asrama Aspura ni ada 2 buah blok, dan Aspuri ada 5 blok tak silap saya. Tetapi blok Aspura ini berada di bahagian belakang paling hujung dalam sekolah. Di belakang blok Aspura ni pula terdapat hutan yang memang dahulunya dikatakan keras. Di dalam kawasan asrama Aspura pula terdapat satu pohon yang amat besar dan menyeramkan, tapi telah ditebang kerana menurut seorang ustaz yang pakar dalam hal perihal ruqyah, beliau berkata tempat itulah di mana jin-jin yang ada dalam asrama tu tinggal di sana. Dan untuk makluman Casey, hanya pelajar-pelajar tingkatan 5 dan 3 sahaja yang boleh belajar sehingga ke larut lewat malam. Kenapa? Itu saya tak pasti. Dan seperti biasa, saya dan rakan-rakan kami bertiga jumlahnya akan belajar sehingga ke lewat malam, kerana pada tahun itu kami akan mengambil peperiksaan PMR. Jadi seperti biasalah, kami belajar bersama-sama di dalam bilik belajar di bahagian paling belakang, menghadap ke hutan dan bersebelahan dengan pokok tersebut, yang pada ketika itu
belum lagi ditebang. Kebiasaannya di sini kami akan pulang ke dom paling lewat. Kami yang paling awal sampai, tapi kami yang akan pulang paling lewat. Dan kamilah yang selalunya tutup semua lampu di bilik belajar itu. Hampir 2 jam lebih kami belajar, dan saya dah mula merasa mengantuk. Saya dan seorang rakan terus ambil keputusan untuk pulang. Dan kawan saya seorang lagi ini rasa-rasanya ingin sambung ulang kaji pelajaran. Pada ketika itu jam sudah pun menunjukkan tepat pada pukul 1.50 pagi. Dan ketika itu hanya dia dan seorang lagi pelajar yang masih mengulang kaji dalam bilik pelajar tersebut. Tiba-tiba pelajar tadi duduk di sebelah rakan saya dan ulang kaji bersamanya. Namun begitu, mereka tak cakap sepatah haram pun, kerana mereka tidak kenal lah antara satu sama lain. Dan kurang lebih 30 minit mereka duduk bersama tanpa berkata apa-apa, sama-sama mengulang kaji pelajaran tersendiri. Tiba-tiba pensil rakan saya terjatuh ke lantai di sebelah pelajar tadi. Rakan saya pun tunduklah nak menyinak seketing yang ada pada meja belajar dan hulurkan tangannya untuk mencapai pensil yang awal tadi telah jatuh. Apabila dia menyinak seketing itu, tiba-tiba rakan saya melihat budak yang berada di sebelahnya itu tiada kaki. Rakan saya kuatkan semangat, dah tahu pelajar yang duduk sebelahnya dah tak ada kaki. Tapi dia kuatkan semangat dan terus ambil pensilnya. Dia duduk dan ulang kaji seperti biasa. Menggeletar badannya, peluh di dahinya. Lebih kurang 7 minit selepas itu, rakan saya berkata tanpa melihat budak itu, Aku ngantuk lah. Aku balik bilik dom dulu Setelah 2-3 langkah rakan saya berjalan, tiba-tiba pelajar itu bersuara, "Kau nak bilik dom tu? Kau nak balik ke? Kau dah tahu sebenarnya." Rakan saya terus bergegas ke bilik dom dan terus tutup seluruh tubuhnya dengan selimut. Dan pada masa yang sama, rakan saya mendengar tapak kaki di koridor depan domnya. Dan selepas kejadian itu, dia tidak lagi berani untuk belajar sehingga ke lewat malam. Jadi itu saja kisah saya. Terima kasih kerana sudi mengetengahkan kisah saya ini. Selamat malam dan juga terima kasih para pendengar yang bernama Awan dari Pontian, Johor. Saudara, kisah-kisah yang bakal anda dengar dalam Misteri Jam 12, anggaplah ia hanya satu hiburan. Tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya. Kalau anda rasa takut, perlahankanlah suara radio anda. Misteri Jam 12, hanya satu hiburan. Baik teman Ria 897, nampaknya itulah kisah dari Pontian dari Pontian. Berkongsi pengalaman. Dan sebenarnya rakan-rakan kita dari seberang tambak, khususnya kalau kirimkan email, saya pun dapati mereka lebih ramai teman-teman dari seberang tambak ni dari Malaysia. Kalau kirimkan email bagus, ayatnya sempurna, dan senang disusun dengan baik. Cuma teman-teman di Singapura ada juga, bukan tak ada. Tapi lebih menyelah kawan-kawan di seberang lah. Dan di Singapura ni kalau email perkataan-perkataan cuba ringkas lah. Saya pun lari dengan pantas dengannya DGN dengan. Pantas dia ada banyak short form lah, jadi susah kita nak memahami. Dan terima kasih pada Zah. Saya rasa semakin hari semakin anda
Ialah kata orang ni dah memperbaiki cara penyampaian, tapi speed dia kena lebih sikit lah. Boleh. Kalau anda slow sikit speed tu, orang pun slow juga. Bukan 1 jam 3 cerita dia boleh baca. Jadi speed dia kena pantas sikit. Boleh bagus. Cerita slow tu menghayati bagus, penghayatan baik. Tapi cuma kelajuan tu kena naik sikit lah. Kalau biasanya anda travel 30 sekarang ni, kalau boleh anda cepatkan sikit jadi 70, boleh tak? 70 boleh. Jangan 100 100 cerita dah tak ada makna dah. Kalau 100 apa khabar semua? Selamat malam semua. Hari ini merupakan kisah Misteri Jam 12 yang diterima kiriman email daripada Kak Zuhaida yang menceritakan kisahnya berlaku di dalam rumahnya. Gangguan ini berlaku sekitar pukul 3 pagi ketika suaminya sedang bertugas dan dia ternampak ada satu penampakan di dalam dapur. Ada kepala yang terbang mengganggu beliau. Itu tak boleh. Jadi paling cantik 70 lah. Itu paling cantik. Dia kira dia KPE punya standard lah. Di Malaysia Boleh. Jadi ramai yang berikan kata-kata membangun di Facebook saya, Facebook Ria. Dan sebelum kita mungkin tutup tirai ini, ada pemanggil yang kita nak jawab lah. Mendangkan esok ataupun minggu depan saya seminggu tidak akan bertugas. Ni guarantee with a chop. Saya tak akan bertugas selama seminggu. Dan saya benar-benar nak recommend pada Encik Hassan Saleh untuk Zah jalankan Misteri Jam 12 hari Khamis malam Jumaat. Dan saya nak anda lah hantar email lah dekat bos. Jangan cari penyakit, Casey. Jangan cari penyakit. Zah, takut pada yang satu, Zah. Ingat, Zah, kita jangan takut, Zah. Zah, awak tak pergi ke hari syarahan pula? Setiap dulu kecil-kecil, sejak hari Ahad, Zah, mak hantar, Zah. Hari Ahad, hari Sabtu part time. Dia kata manusia dijadikan dari tanah seketul daging. Tu makhluk tu dari api. Tanah ni kalau timbuskan api, habis api-api tu. Wah, cakap ni memang beria. Buat dia cerma, aku yang lari dulu. Ambil kau. Baik, Zah, mungkin pemanggil terakhir. Okey, sila. Dan kita akan jawab sekarang ini pemanggil kita di hujung talian. Hello, selamat pagi. Halo. Hai, siapa bercakap ni? Ni Bob. Bob Bob ada pengalaman. Ni Bob panggilan dari mana, Bob? Okey, ini boleh tak kalau saya nak komen je? Tentang apa tu? Tentang yang cerita yang dekat Pontian tadi tu. Pontian, Okey, mungkin daripada karangan cerita beliau, dia menceritakan yang dia nampak di bawah meja tu, teman yang beliau sangkakan manusia tidak berkaki kan. Jadi kemudian tu bila dia dah bergegas ke bilik dan sudah selimut, dia terdengar pula suara tapak kaki daripada luar. Jadi mungkin itu makhluk yang lain kot. Agaknya tu. Itulah saja. Terima kasih. Okey, sama. Kembali. Itu dah susah nak dapat memanggil yang ingin telefon dan bercerita. Sekarang baru awak tahu sebenarnya perasaan ni. Tapi memang tadi pun awalnya yang pendengar dari Pontian ni ada yang mengatakan bahawa tempat sana banyak jin-jin yang tinggal. Jadi mungkin juga. Mungkin lah. Dan baik, kita jawab panggilan yang terakhir, boleh, Zah? Okey, go. Okey, hello. Zah, cuba hello sikit, Zah. Hello. Halo, apa kabaran, Casey? Ada kronik kes ya? Ya, Pak Raden. Pak Raden nak perkenalkan ni kawan saya namanya Zah. Apa khabar, Pak Raden? Apa kabaran? Baik ya? Pak Raden, saya famous. Ya, tapi kamu, Pak Raden dengar suara kamu. Ya, sila. Ada kronik power. Tapi ada satu, cuma Pak Raden nak kasih tahu, cuba menghayati macam kronik kes Casey suara, ada super power lah. Ya, okey. Tapi Pak Raden nak kasih tahu satu, itu pasal orang putih cakap, tu one is better than none. Tapi kalau kamu latih mentor kamu Casey, nanti kamu ada dapat aura kronik case untuk luar biasa. Kalau gitu nama kau nak tugas lah. Macam pun 2-3 kucing berlari tak sama Casey seorang. Ya, Pak Raden silakan pengalaman Pak Raden tentang apa ni? Pak Raden nak cerita satu kronik case yang sebenarnya Casey, kalau kita berjalan, kalau kita berkenalan atau sesiapa Casey, kita nak berhati dengan siapa yang orang kita kenal. Ini motif cerita Pak Raden Casey. Seorang apabila macam ini sebenarnya Casey, seorang laki-laki
yang telah fatal attraction, jatuh cinta dengan seorang wanita yang boleh dipanggilkan dia sebenarnya wanita ni adalah isteri orang. Tapi Casey tahu tak, wanita ni a girl, sometimes orang ada satu naluri yang dipanggil jiwa sympathetic character. Sympathetic character tu orang ada sympathetic soul, kadang-kadang tak nak menghampakan orang. Tapi tanpa dia lupa, ini Pak dia nak kisah, banyak misteri memang alam gaib. Tapi orang jaga lupa juga Casey, ada misteri yang dipanggil. Misteri kadang-kadang kita salah terkena pula simpatetik yang tak sebarang. Dia ibarat janganlah kita kesian orang tak bertempat. Nak kesian boleh, tapi kalau awak tu isteri orang, just admit you are somebody wife. I'm the book, I'm a married woman. Tapi ini apa jadi Casey? Yang terjadi, satu laki-laki bekerja di satu tempat department. Seorang laki-laki ini telah jatuh dengan wanita ini, dan apabila kerana wanita ini dia menganggap orang laki-laki ini sebagai satu kerja, kerana hari-hari I will see your face, so I don't want to hurt you. Itu pasal kita memang ada konsep nasihat Casey, to please jangan kita create enemy. Tempatnya kita nak kerja, sebab you will see the fellows every now and then, dan tempat yang paling penting jiran kita, sebab hari-hari kita nak tengok muka jiran kita. So kita bikin satu karakter, I can't win you, I join you, I can't join you, I stay away from you. Cuma perempuan ni ada satu sifat, kalau boleh stay away, dia tak nak stay away sebab dia tak nak berterus terang. Dia apa jadi Casey? Laki-laki ini telah ada chronic falling punya infatuation yang teramat sangat, dan dia telah berkata, Casey tahu tak, diorang kerja berdepan, dan tapi Casey tahu setiap kali laki-laki ini akan email di depan office seolah-olah macam berjauhan pula. Dia akan cakap, hi, I want to see you, nice to see you, can you please, ini I cakap dengan terus terang, I just have a liking for you. Tapi tanpa dia sedar, perempuan ni balas dekat email, kerja sampai kerja, sambil kerja rupanya ada cik-cik dekat dia punya email tu, sama-sama berdua. Tapi perempuan tu sebenarnya Casey, wanita yang soleha, setia, dia tak nak hurt this guy feeling. Ini dipanggil apa tau Casey? Oh guys, siapa man atau woman you can have a sympathetic soul, but please use that soul with your intelligent mind. Jangan kesian orang tu ikut emo. Jadi emosional dia jadi makan diri dia, dan akhirnya laki-laki ni Casey telah bermain chat lain dengan dia setiap kali, hanya di office bukan di rumah. Tapi satu peristiwa yang paling sedih, dia dah rasa amat bersalah sebab setiap kali apabila dia tengok husband ni punya muka, dia rasa seperti why must I cheat on my sincere husband. Jadi dia terus email, dia kasih tahu, I'm sorry, I'm not cheating you, I'm not playing on a feeling, aku ni adalah isteri orang, dan aku dah tak boleh lagi melayan kau, kau adalah teman kerja. Tapi rupanya Casey, ni Pak Din cerita, itu pasal janganlah berguna ayat power email. Maybe you mean joke, maybe wanita tu mean joke because of sympathetic, dia berkata, tapi laki-laki tu bila balik, setiap kali dia membaca email tu, dan datanglah fatal attraction, jatuh kasih, sebab kata-kata email wanita tu seperti bergurau, I pun sayang you juga, you sayang I. Tapi perempuan ni niat bergurau, tapi tanpa dia sedar, kata-kata dia telah menjadi satu peracun yang amat sangat, penawar yang amat sangat, sampai she cannot forget her. Tapi apa yang jadi, dia telah membuat satu perkara yang cukup unik Casey. Alang-alang mengeluk perkasam biar sampai ke lampau kalangan. If I can't get you by hook, I will go by crook. Tapi apa yang terjadi Casey tahu, dia telah menggunakan satu ilmu santet, dan apa yang terjadi Pak Din nak kasih tahu, maka terjadilah dendam cinta cara negatif, iaitu dia telah menggunakan satu sihir, seperti dia pelawa perempuan tu dengan makan, sebab dia kata, today I buy for you lunch, you cannot. Tapi dalam lunch tu ada penyebuk, penawar pil bongok yang akan membuat wanita itu tergila bayang. Kadang-kadang itu pasal motif Pak Din kalau cerita, people always tell, kenapa Pak Din cerita chronic case macam-macam? Sebab
dalam misteri alam misteri Casey, ada juga manusia yang menggunakan mystical power in a satanic way. Jadi Pak Den cerita ni supaya kadang-kadang motif Pak Den cerita ni supaya berhati-hatilah dalam apa saja. Kalau kita nak simpati orang, jangan simpati tak tentu pasal. Apalagi if you got a lover, you already booked by somebody. Jadi bila lepas dia dah kasih gini Casey, wanita ni dah, dia tahu apa, wanita ni dah tergila bayangkan muka si lelaki ni. Dan Casey tahu apa, bila malam, bila dia balik, dia cakap, tapi dia jujur, dia cakap, abang, I'm beginning to hate you. Dan saya terbayangkan laki-laki tempat teman saya bang, saya tak ada apa-apa, saya kesian, dia syokkan saya, tapi saya tak nak dia. Tapi saya selalu email dia supaya macam hanya bergurau dalam cinta, berkasih perkataan sayang-sayang, tapi tak domin. Tapi sekarang abang tahu tak, bayanganmu, Casey tahu, dia nak bergurau senda dengan suami dia, nak bermanja di katil, dia terbayang muka laki-laki tu. Dan lepas tu dia tolak, please, I don't want you, I don't want you. Jadi laki-laki ni cakap, baik, in a chronic case, kau dah kena satu mandram kan, India cakap, mungkin laki-laki ni, abang tolong bang isi awang. Jadi Pak Radin dipanggil untuk settle chronic case. Jadi Pak Radin pulihkan, orang kata kirakan semangat asmara dana yang telah diserap oleh sihir laki-laki ini. Dan Pak Radin tak nak sebut, akhirnya wanita ini come back to her normal sense, dan dia telah dapat melupai orang kata teman sekerjanya, dan insya-Allah dapat pagaran diri. Jadi mesti Pak Ade nak cerita, be sincere and have your own principle. Jadilah ada prinsip sendiri. Kalau tak ada jadi isteri, walaupun waimah siapa pun, janganlah layan perasaan orang. Inilah jadi kronik kes yang teramat sangat ya. Ya, selamat cuti ya Casey. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Radin, terima kasih. Ya, baik. Ya, itu dia Pak Radin, kita berkongsi pengalaman dan itu Zah Zah tadi bila Pak Radin telefon anda betul-betul saya gembira sampai gembira. Sebab tak pernah saya dengar Pak Radin call cakap ye. Saya rasa terpegun lah. Kalau selalunya saya mendengar suara Pak Radin ni menerusi radio ataupun menerusi laman YouTube. Kalau anda tak tahu beliau ada laman YouTube-nya sendiri tau. Orang buatkan dikasih hasil. Pak Radin pun ada peminatnya sendiri kan. Jadi saya rasa gembira lah secara langsung dengan Pak Radin. Awesome. Pertama kali lah terpegun tengok saya kat sini duduk berjam-jam awak tak ye. Pak Radin call kau ye aku kasih kau ye baru kata nanti. Itu dia dan Zah, kisah-kisah malam ini banyak kisah kita terima. Ada di sini kiriman SMS yang saya ingin bacakan. Daripada ini bagus daripada Abang Man. Beliau tinggal di Bukit Batok. Dia rumahnya katanya berdekatan dengan salah sebuah tasik di Bukit Batok lah. Jadi daripada balkoni rumah boleh nampak tasik tu cantik. Satu malam ni beliau balik dari tempat tugas. Dan sekitar pukul 1 pagi dia sampai di rumah. Dia tanggalkan sepatu di depan pintu, masuk dalam rumah dengan beg kerjanya. Ternampak isteri sedang berdiri di balkoni, sedang melihat katanya di sini kejap saya periksa ni. Melihat di arah sedang melihat ke arah tasik tersebut lah. Jadi dari belakang suami pun datang. Suami datang, dalam hati katanya Abang Man Casey, bila saya berjalan menghampiri isteri, dalam hati, wah, wanginya isteri aku malam ni. Jadi konon-konon ialah mungkin special night lah, isteri pun dah siap sedia. Jadi dia pun menghampiri isterinya dari belakang lah. Dia, wah, wangi betul isteri abang ni. Sampai depan isteri, dia sentuh bahu isterinya. Kemudian isterinya berjalan keluar kebetulan. Bang, buat apa tu bang? Serentak dia terperanjat. Bila dia toleh balik depan, benda tu dah hilang. Dan katanya Cik Usman ataupun Abang Man Casey, sumpah saya memang nampak sesuatu di balkoni rumah saya. Dan saya rasa sesuatu yang saya sentuh. Tapi walhal yang saya sentuh bukan isteri. Tiba-tiba bau wangi itu masih ada, tapi benda tu hilang. Dan kata Abang Man, saya pun konon-konon panggil isteri lah. Panggil isteri ke balkoni dengan harapan isteri akan bau wangi yang saya bau. Bila berdiri di sana lama, saya tak nak tunggu isteri cakap sesuatu lah. Isteri tak cakap apa-apa. Jadi mungkin dia takut, tak apa, tidur. Kata Abang Man, bila kami masuk ke dalam bilik lah, dah tidur. Keesokan pagi tu dah bangun. Saya pun tanya, semalam awak ada bau apa-apa tak dekat balkoni? Bau apa bang? Tak bau wangi pun. Tak.
Kenapa bang? Isteri dah mula rasa takut? Tak ada, saya tanya aja, action macam gurau lah. Jadi itulah satu pengalaman. Ternampak isteri di balkoni, dia pegang lagi. Kebetulan dengan kuasa Tuhan isterinya keluar tu. Kalau tidak, dia pegang bau, buat dia grab peluk. Dia tengok isteri aku, wah wangi hari ni Salah dia dakap langsung kata Pak Radin, kronik kes betul ni. Okey. Dari teman-teman yang lain wah, nampaknya kawan kawan awak sampai SMS dah pukul 2 tak nak balik Dah, ini kronik. Ini yang kronik ni. Tengok kita nak elakkan baca SMS ni. Dia SMS pula. Dia SMS handphone awak lagi, awak tunjuk pada saya pukul 2. Ini bukan saya buat Ini penyakit. Siapa nama kawan awak ni? Ini Adi dan Fiza mengatakan, Zah dah pukul 2.20 pagi, tak nak balik ke? Tengah seronok ni. Saya paling pantang lah kalau cerita orang ganggu macam ni. Habis nak buat apa serang? Terpaksalah. Baliklah. Baiklah, saya tak jumpa anda. Hari hujung minggu saya tidak bertugas. Minggu depan 5 hari saya tidak bertugas. Persiapan konsert MJ12. Jumpa anda lah untuk konsert nanti. Dan saya akan cubalah tengoklah kalau boleh saya recommend lah Zah untuk cover saya 1 hari 2 hari pun boleh lah Kalau rezeki adalah kalau ada. Zah jangan takut Zah. Kalau Zah takut, apa dia? Kalau Zah takut, ingat sini pintu 1 je. Itu problem tu. Kalau dia diri kat situ, kau sembunyi. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya. Jangan mudah kita percaya. Jangan kita terikut-ikut. Ingatlah, MJ12 hanya satu hiburan. Boleh.